Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus utama untuk edisi malam ini, Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP berjumlah RM260,000 telah diserahkan kepada 46 penerima. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Dr. Nuing Jeluing berkata, penerima geran itu melibatkan 41 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta 5 persatuan ibu bapa dan guru PIBG dari kawasan Sungai Arip, Sungai Tau, Sungai Bawang dan Sungai Pelugau. Penyampau kita menerima hari itu hanya isi 46. Jadi hari 46-nya 41-nya hari JKK yaitu lembaga. Jadi 5-nya hari sekolah PIBG. Jadi penyampau MRP kita dengar itu kita hitung hanya 260.000 semua. Peruntukan itu data dari Kerajaan Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penyerahan geran berkenaan di Dewan Serbaguna Sungai Bawang, Selangor pada Isnin. Dalam perkara itu, Datuk Dr. Nuing memberitahu majlis penyerahan MRP seumpamanya juga akan diadakan di Tatau dan di Lubuk Bukut Mukah pada Februari depan. Terdahulu, Pegawai Daerah Selangor Inting Nyami semasa berucap turut memaklumkan Kerajaan Sarawak telah menyediakan sebuah kawasan di Sungai Arip untuk melaksanakan projek membina kemudahan rehat dan rawat RNR atau sebuah perbandaran baru. Beliau mendedahkan kerja-kerja pembersihan tanah sedang dijalankan bagi projek berkenaan. Berita seterusnya, setiap ketua kampung perlu mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah perimeter survey di Tanah Adat Bumiputera NCR penduduk kampung bagi melindungi hak mereka. Justru Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Betingmaro, Razaili Gapur mahu semua ketua kampung menyenaraikan tanah pemilik kampung untuk mengemukakan permohonan bagi tujuan perimeter survey tanah mereka. Jelasnya, penduduk kampung perlu mengambil langkah yang berpatutan dengan membuat permohonan kepada Jabatan Tanah dan Survey agar tanah tersebut menjadi milik mereka. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK bersama Adun Betingmaro di Masjid Beladin Al-Amin Pusa pada Selasa. Dalam perkara itu, katanya Betingmaro sesuai dijadikan pusat pengeluaran produk makanan tempatan yang juga boleh dipasarkan ke luar negeri atau negara. Katanya produk nanas dan gula apung mempunyai potensi yang tinggi kerana ia merupakan produk makanan harian penduduk di Sarawak. Tambah beliau lagi, para usahawan tempatan boleh menggunakan peluang tersebut bagi menjana pendapatan harian. Sementara itu, Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing telah menghadiri upacara ngentak tiang pembinaan rumah panjang baru tuai rumah David Nyalin, Tanah Putih di Meradong pada Selasa. Justru beliau berasa amat gembira kerana akhirnya rumah panjang tersebut telah mula dibina. Beliau turut menyatakan bahawa kelulusan projek transformasi luar bandar RTP Dun Meradong pada 2020 dan 2021 telah membantu meratakan tanah dan membuka parit untuk pembinaan rumah panjang baru itu. Dalam hal itu, Datuk Ding mengucapkan tahniah kepada warga 20 pintu rumah panjang David Nyalin di atas kelulusan pinjaman low cost housing daripada Housing Development Corporation HDC Sibu dalam proses mempercepatkan pembinaan rumah panjang baru. Beliau dengan itu berharap agar penduduk rumah panjang tersebut sentiasa berhubung antara satu sama lain dan juga menggulurkan bantuan dari masa ke masa agar pembinaan rumah panjang ini berjalan lancar. Di Kanawit pula, Adun Gemah Anyi Jana telah mengadakan kunjungan rumah terbuka Tahun Baru Cina 2023 bagi kawasan Sungai Pidai. Rumah terbuka tersebut merupakan anjuran komuniti Cina dari kawasan Sungai Bob hingga ke Sungai Bawan dan diadakan di kediaman penghulu Leong Wen Kiong. Anyi ketika berucap ringkas menjelaskan, Tahun Arnab pada tahun ini pastinya sangat istimewa dengan ia akan membawa banyak kekuatan, tenaga dan perpaduan bagi semua kaum.
Tambahnya, pada tahun ini, ahli keluarga kenalan dan orang ramai dapat berkumpul bersama untuk meraihkan Tahun Baru Cina dengan lebih meriah seperti sebelum penularan wabak COVID-19. Dalam perayaan itu, beliau juga berharap perayaan seumpamanya akan dapat terus mengeratkan hubungan antara setiap lapisan masyarakat. Selanjutnya, kejohanan futsal terbuka Piala Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan N82 Bukit Sari telah berlangsung dengan jayanya dengan pasukan UAJFT dari Kota Kinabalu dinobatkan Johan. Ini susulan kejayaan mereka menumpaskan Royal Team dari Labuan dalam pertandingan akhir di gelanggang Arena Sukan Lawas pada Ahad. Dengan kejayaan tersebut, UAJFT membawa pulang hadiah sebanyak RM4,000, manakala Royal Team mendapat RM2,000 selaku naib Johan. Pasukan Red Jaws dari Sipitang dan Malindo B dari Lawas yang mendapat kedudukan ketiga bersama pula masing-masing membawa pulang RM700. Dalam perayaan itu, majlis penyampaian hadiah kepada pasukan-pasukan itu telah disempurnakan oleh Ketua Pemuda PBB Cawangan N82 Bukit Sari Talib Basir. Untuk rekod, sebanyak 24 pasukan menyertai kejohanan ini yang telah berlangsung selama 2 hari. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.